mudah-mudahan pada pagi ini insya-Allah saya akan cuba menjawab satu persoalan insya-Allah yang agak penting, iaitu mengapa umat Islam hari ini sangat terasa asing dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan Fatah At-Tamimi. Ada pun hadis-hadis lain, hadis Imam Mahdi, hadis berkaitan dengan Dajjal, berkaitan dengan Ya'jud Ma'jud, berkaitan dengan alamat-alamat kiamat yang kecil dan yang besar. Semua tu seolah-olah jelas, mudah mereka faham dan ikuti. Tetapi hadis yang berkaitan dengan Fatah Tamimi ini kelihatannya begitu asing. Kenapa? Dan orang yang saya berani mengatakan bahawa orang yang pertama yang mewar-warkan hadis, yang memperkenalkan kata-kata ataupun istilah berkaitan dengan Fatah Tamimi itu sendiri adalah Abuya yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad. Ini kita kena beri perhatian. Baiklah, bagi pendapat saya, mudah-mudahan saya pada pagi ini sekali lagi bertawasul dengan Fatah At-Tamimi, guru mursyid saya, bertawasul dengan Imam Mahdi dan bertawasul dengan Rasulullah. Mudah-mudahan dipermudahkan untuk saya mengulas perkara ini. Jadi ini jawapan dia. Antara lainnya insya-Allah yang pertama sekali, mereka terasa asing ini kerana bersesuaianlah dengan zaman yang kini kita berada di akhir zaman. Bila kita berada di akhir zaman, Islam tu kelihatan asing sebab nak menjelang kiamat, dah jauh daripada zaman Nabi. Lebih lagi daripada 1400 tahun. Sebagaimana kata Nabi SAW, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba atau kama qala, hadis riwayat Muslim. Islam itu dagang, asing, pelik. Islam akan kembali asing. Jadi perkara yang benar ini senantiasa menjadi rahsia biasanya. Kebenaran. Jadi rahsia besar. Jadi orang tak tahu. Oh, rupanya ada perkataan Fatah Tamimi ini. Rupanya Fatah Tamimi ini hanya akan diberi faham kepada manusia lain, kepada orang lain setelah yang pertama-tamanya tokoh itu sendiri yang memulakan. Jadi ini logik lah, rasional lah. Iaitu Mujaddid, seorang pemimpin ulama yang bertaraf Mujaddid. Dia yang diberi faham, dia yang faham hadis itu. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Jadi yang pertama dah dijawab, jadi kita berada di akhir zaman, itu asing. Yang keduanya, kerana pembacaan kitab hadis umat Islam di zaman kita ini tebuk-tebuk. Tak ramai yang baca tentang hadis tentang Fatah Tamimi itu, tak ramai. Tambah pula nak mengulas, dia orang dah blur. Ada pula istilah Fatah Tamimi, siapa? Tak apalah, dia orang tinggalkan dulu. Dia orang lebih senang, lebih mudah yang orang ketara, faham, umumnya faham, iaitu hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Yang seterusnya hujah saya ialah kenapa orang begitu asing? Sebab di akhir zaman ini kita telah Allahumma salli alaihi telah banyak dipengaruhi suasana Islam ni dengan fahaman-fahaman Wahabi. Yang kononnya mereka itulah merupakan ahli sunnah yang sebenar, yang bawa Islam yang sebenar, yang selalu mempertikaikan hadis-hadis yang dibaca oleh ulama ahli sunnah wal jamaah dengan kata hadis itu palsu, hadis maudhu', hadis dhaif. Jadi mereka ini adalah di antara golongan yang utama, yang terutama, yang menentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Fatah At-Tamimi. Jadi kalau kita renung dalam-dalam, ini tidak mustahil sebab kalau kita faham, mereka mengatakan mereka adalah kumpulan yang benar, golongan yang benar ni, yang memperjuangkan Nabi konon-kononnya. Tetapi kenapa ada ramai ulama yang mengatakan sebenarnya asal-usul Wahabi ini dicipta oleh Yahudi? Jadi kalau mereka tu benar, takkanlah kita nak banding sampai dengan Yahudi. Bermakna tentu ada benda-benda yang ada kesamaan ni. Ada ciri-ciri ni. Kenapa golongan Wahabi disebut ni penciptanya adalah Yahudi? Contohnya, mereka melarang tawasul dengan ulama, dengan Nabi. Itu contoh. Ayah kazah mereka tolak, ilham mereka tolak.
Jadi kalau kita renung dalam-dalam, oh patutlah sebab Yahudi membenci ulama. Yahudi membenci Nabi. Sebab dia nak putuskan roh, nak bunuh roh umat Islam. Maknanya senjata yang paling kuat di tangan umat Islam ini. Itu antara lain. Dengan kata lain, saya rasa bahawa Yahudi lah atau melalui fahaman Wahabi ni memainkan peranan untuk mendaifkan atau memalsukan hadis-hadis yang berkaitan dengan Fatwa Tamimi. Sedangkan secara terang dalam kitab Majma' Az-Zawaid, dalam kitab Al-Hawid Al-Fatawa, dalam kitab Aqdud Durar, banyak hadis yang memperkatakan tentang Fatwa Tamimi. Mereka itu adalah ulama-ulama yang antaranya bertarah mujadid. Bertarah mujadid. Yang mana mereka ini adalah orang yang paling berpengetahuan, paling alim, paling arif, paling bertakwa. Tak mungkin mereka berbohong. Tetapi oleh kerana Wahabi ni khususnya, dia berpendirian bahawa kita tak boleh ta'assub kepada ulama, tak boleh fanatik kepada ulama sekalipun. Kan? Bermakna, apa maknanya? Maknanya di sini ialah mereka ni siapa pun ulama, dia orang tetap akan petikaikan. Tak ada husnuzan di situ. Atas nama ulama-ulama ni tidak maksum. Ini fitnah akhir zaman. Seterusnya, hujah kita kenapa hadis berkaitan dengan Fatwa Tamimi ini terasa asing. Rupanya ada hikmah yang baik juga. Supaya musuh-musuh ni dia tidak pedulikan Fatwa Tamimi ini. Dia tidak pedulikan jamaah Fatwa Tamimi. Dan sehingga hari ini kita lihat, rupanya jamaah Fatwa Tamimi itu hidupnya, masih hidup lagi, tidak mati perjuangannya. Bahkan tersebar di persada dunia, di 18 buah negara, tidak boleh dimatikan, tidak boleh dibunuh perjuangannya. Hebat, dahsyat. Dalam bentuk dan gaya penampilan yang orang tak perasan. Selalunya bila orang ingat tentera Imam Mahdi ini, mestilah pakaiannya hebat. Pakaiannya bersorban, berjubah, pegang senapang, pedang sebagainya. Ini penampilan jamaah Fatwa Tamimi ini lain daripada yang lain. Pakai smart, cantik, meniaga, berakhlak, berkasih sayang, tidak kasar. Solat awal waktu, banyak selawat, banyak tawasul, lain daripada yang lain. Tapi berjaya, hebat. Ekonominya sungguh dahsyat luar biasa. Jadi ini salah satu cara yang kita istilahkan sebagai makar. Tipu daya Allah ke atas musuh-musuh. Sehingga mereka tak perasan. Dia orang ingat, oh tentera Imam Mahdi, Fatwa Tamimi, entah Taliban ke apa ke. Rupanya bila dia orang fokus dekat sana, akhirnya jemaah Fatwa Tamimi dah siap segala-galanya. Ada role model, ada contoh, ada kehebatan dalam semua bidang. Akhirnya bila sampai masa, tantarang, zahirlah Fatwa Tamimi, maka terkejut beruklah. Yang hasad dengki, yang membenci, yang mengumpat, memfitnah ni, mereka menyesal. Menyesal, sangat dahsyat dan luar biasa. Jadi di sinilah kita dapat melihat rupa-rupanya ada baiknya. Memanglah setiap satu tu adalah ketentuan Allah, takdir Allah yang ada hikmah, ada kebaikannya. Maka kenapa dia terasa terasing? Supaya nanti kalau kita tengok drama Melayu, filem Melayu ke, Hindu ke, Hindustan ke, apa saja filem orang putih ke, dia punya kemuncak hebatnya, yang menarik, yang menjadi apa orang kata, yang menjadi keseronokan tu bila di ending tu. Kemenangan, kebenaran tu terserlah. Begitulah juga yang berlaku pada jemaah kebenaran ni. Tetapi yang dahsyat bin ajaibnya ialah di Malaysia ni, jemaah kebenaran disesatkan. Sejak tahun 1968 dituduh macam-macam. Tidak diberi keadilan. Diugut, diancam dengan berbagai-bagai, disekat. Niaga tak boleh, itu tak boleh, dirampas, disita semua hartanya. Tapi hari ini dengan kuasa Allah, mereka hidup lagi. Tak mati pun. Itu pun orang tuduh sesat. Dahsyat betul manusia ni. Inilah maknanya hidayah itu mahal. Jadi inilah di antara hikmahnya mengapa jamaah kebenaran, mengapa hadis-hadis Fatwa ini begitu asing. Kalau kita imbau balik, kembali kepada sejarah Nabi Muhammad SAW, sama je lebih kurang. Nabi tu kekasih Allah. Orang dah kata dia. Orang dah kata dia tu baik. Dia Al-Amin kan, pemegang amanah.
Orang dah nampak akhlak dia bagus dah. Sekali dia bawa kebenaran yang mutlak, sama dengan Abuya. Orang tahu Abuya ni dulu pemalu. Malu dengan perempuan, malu dengan anak-anak gadis. Akhlaknya baik. Orang kampung semua tahu, semua sayang. Bila sampai kebenaran Abuya dah membesar, alim berilmu, membawa satu kebenaran Islam sebagaimana Nabi bawa, akhirnya dituduh sesat. Sama je. Jadi makna inilah di antaranya sunatullah. Jadi kita yang di akhir zaman ni sangat beruntung. Siapa yang meyakini Abuya, yang yakin dengan Abuya, yang baik sangka dengan Abuya, yang yakin Abuya itu gaib, tidak mati. Bukan tidak akan mati, semua orang mati. Dia orang berhujah macam orang bodoh piang. Seolah-olah Abuya ni tak mati. Memanglah Rasulullah pun wafat, semua orang tahu Abuya pun akan mati, tapi belum mati. Sebab Nabi dah bagi tahu dia akan menyerahkan kuasa pada Al-Mahdi, Fatah Tamimi itu. Kalau kita orang kalau tak percaya kepada Fatah Tamimi Abuya tu, silalah cari Fatah Tamimi yang lain. Sebab itu hadis cakap Nabi dah cakap. Tetaplah Fatah Tamimi. Kalau Abuya bukan Fatah Tamimi, okey. Abuya bukan Fatah Tamimi, okey. Abuya dah mati, okey. Jadi siapa dia Fatah Tamimi? Kalau dia kata tak ada, Fatah Tamimi ni memang tak ada. Dia terus Imam Mahdi. Tapi itu hadis. Kamu sedang menafikan hadis. Kamu sedang menolak Nabi. Menolak hadis Nabi, cakap Nabi ni. Ahli neraka kamu. Jadi mana dia Fatah? Tak ada dengar pun. Taliban, siapa? Khurasan, mana dia? Mana dia modelnya? Mana dia jamaah dia? Mana dia contoh-contohnya? Tak ada, tak nampak. Tapi kalau kita hujah kita, jemaah yang ada sekarang, nampak. Ketara. Akhlaknya, peribadinya, kemajuannya, ekonomi, nampak. Yang lain-lain tu masalah orang tuduh macam-macam tu sebab mereka tak tahu taraf wali ni. Ketua wali, sahibul zaman, Arif Billah, diorang tak tahu, tak percaya. Dajjal, diorang percaya. Iblis, diorang percaya. Ya'juj Ma'juj, diorang percaya. Orang Yahudi kejahatan, diorang percaya. Kejahatan orang jahat, diorang percaya. Percaya apanya? Percaya kelebihan-kelebihan Dajjal, kelebihan Ya'juj Ma'juj, kelebihan Iblis. Boleh jalan kat saluran darah kita, boleh menghasut, memurtadkan orang, na'udzubillah waliyazubillah. Tapi bila sebut tentang sahibuz zaman, Fatah At-Tamimi dengan karamah, super karamah, boleh begitu, boleh begini, dianggap mengarut, dianggap mustahil. Sedangkan bagi saya sebenarnya Fatah Tamimi itu sendiri ataupun Abuya, Ketua Arif Billah, tak ada kuasa apa pun. Dajjal pun tak ada kuasa, Abuya pun tak ada kuasa. Tapi beza dia, Dajjal tu makhluk jahat, Abuya ni orang baik, orang soleh, orang bertakwa. Jadi orang bertakwa, siapa yang sayang? Iblis sayang. Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Bila sayang buat apa? Bagi kelebihan. Jadi macam-macam kelebihan. Kalau saya nak cerita kelebihan sahibul zaman dalam video ni, tuan-tuan pun terkejut. Tunggu nanti saya berjumpa dengan Jakim. Saya berjumpa dengan Jakim nanti secara live, mudah-mudahan barulah terserlah. Mudah-mudahan mereka semua dapat petunjuk. Itu sebenarnya. Sebab maknanya akan datang masanya kebenaran itu. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bila datang kebenaran itu, kebatilan akan musnah. Jadi sekarang ni kita nak kebenaran. Sekarang dah macam-macam yang berlaku dalam negara kita sebab kita tolak kebenaran. Kita tidak, ulama-ulama tidak mau berperanan sebagaimana khalifah yang sebenar. Tidak mau berlaku adil kepada jamaah kebenaran ni sebagaimana nak dimahkamahkan di padang mahsyar tu. Tak berani pun. Sebab dah malu, dah tuduh sampai rakyat yang mati, ramai rakyat yang mati membawa satu keyakinan Abuya itu sesat. Padahal tidak. Jadi, kita tidak mencabar siapa-siapa. Tapi saya dah suruh lama dah. Ulama-ulama ni, Jakim ni, panggillah orang-orang Abuya ni. Bincang. Elok-elok. Secara terus terang. Nakkan sama-sama, nakkan kebenaran. Ini sebenarnya, kebenaran itu disorok, tersembunyi. Sehingga menjadi fitnah. Netizen, rakyat, orang awam yang tak faham ni, masih lagi menuduh macam-macam. Orang dah mati, matilah. Ta'asub sangatlah. Dituduh lagi macam-macam. Jadi, itulah antara lain apakah hikmah rahsianya mengapa hadis Fatah Tamimi ini orang tak tahu. Dan yang saya rasa yang terakhir yang saya nak kongsikan ialah
mengapa sebenarnya hadis Fatah ni orang ni tak nampak. Ni nak bagi tahu bahawa kebenaran itu mahal, hidayah itu mahal. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit sekali orang yang bersyukur, yang berterima kasih, yang benar-benar berada dalam kebenaran. Golongan siddiqin, golongan muqarrabin, golongan ashabul yamin ini golongan yang sangat sedikit di akhir zaman. Jangan kamu ikut orang banyak. Orang banyak tu membawa kepada kesesatan. Jadi ini akan menjadi kejutan. Sebab itu bila Islam ni naik daripada Nusantara Timur ni, ramai orang terkejut. Dunia akan terkejut. Berbondong-bondong orang akan datang ke Malaysia ini. Kenapa? Nak bertaubat, nak serah diri, nak berbai'ah dengan Abu Yah sebagai Fatah Tamimi. Yang tak percaya, ya sudah. Kalau orang Jawa kata, ya karep-karepe. Dah sudah, dah tak nak apa ni, dah tak nak terima kebenaran. Ini macam kita di Malaysia ni, tokoh-tokoh Wahabi ni, konon-konon yang nak mempertikaikan kita ahli sunnah wal jamaah. Dia orang punya akidah ni kita kena tanya sampai ke sudah. From A to Z tanya dia tentang tauhid 3 serangkai ni. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah daripada dulu ratusan tahun dah, lama berapa, lebih daripada 800 tahun dah mempertikaikan, menyalahkan tauhid 3 serangkai ni. Konon-kononnya orang-orang muda sekarang di akhir zaman ni bawalah hujah-hujah dia orang tak faham. Siapa yang tak faham sebenarnya? Wahabi tak faham ke ahli sunnah wal jamaah tak faham? Kalau tidak, tak adalah Nabi kata sallallahu alaihi wasallam taghzuna jaziratul Arab. Kamu kata mempertahankan hadis sahih. Hadis sahih apa nama tu kalau dah ada konsert Dajjal tu di Arab Saudi sana? Ha? Itu di sanalah puncanya tauhid 3 serangkai konon-kononnya. Ha? Lepas tu pula menentang segala faham ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu berlagak lagi, rasa hebat, rasa betul lagi. Tak malu ke? Pegang satu jawatan besar, tak malu ke? Tapi bawa fahaman yang salah. Tinggal lagi tak ada ulama-ulama yang betul-betul berani nak panggil bersidang betul-betul. Betul ke sini Malaysia ni bawa fahaman ahli sunnah wal jamaah mazhab Imam Syafi'i? Panggil Wahabi ni. Semua panggil. Panggil ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Berbincang dia orang. 10 soalan dia orang, 10 soalan kita. Kita hadis dia apa kita tengok. Kitab mana? Siapa? Karangan siapa ni? Sedangkan semua tahu bahawa banyaknya karangan-karangan kitab-kitab Wahabi telah diselewengkan, diedit semula, ditokok tambahnya, ditafsir ikut fikiran dia orang. Ini dah nyata dah, banyaklah kita ada bukti. Jadi buat apa kita takut dengan golongan Wahabi ni? Jadi sebelum saya mengakhiri kalam saya, nasihat saya kepada semua rakyat Malaysia, marilah kita sama-sama kembali ke pangkal jalan, doakan supaya kita dapat hidayah. Jangan kita rasa kita ni syok sendiri, banyak ibadah konon-konon zahir buat itu buat ini, tapi rupanya pahaman kita ni pahaman yang salah, pahaman yang sesat. Selama ini duk sibuk kata orang sesat, pada kita yang sesat, na'udzubillah. Jadi berhati-hati sangatlah. Jadi mulai daripada hari ini sama-samalah memperdalamkan ilmu akhir zaman ni, khususnya berkaitan dengan hadis Fatah At-Tamimi ni. Banyak ada dalam internet pun ada, dalam kitab ada, boleh dapat dah. Semua orang awam pun boleh dapat. Tapi kalau masih degil, masih ketegak lagi, terulang pada tuan. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu. Jadi agama kamu tu makna cara hidup kamu lah. Kalau kamu dah pilih faham macam tu. Jadi saya nak ulang yang terakhir. Selama hari ini umat Islam di Malaysia telah tersalah. Tersalah sangka. Mengatakan Abu Yah tu sesat. Padahal tidak. Sebenarnya tidak. Ni nak dibuat postmortem, nak dibongkar semula. Lama atau cepat, insya-Allah saya yakin perkara ni akan berlaku. Sebab Malaysia perlu berubah. Kena ada satu landscape yang baru. Bukannya di tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Di mana sekarang ni kita pun tahu ekonomi kita dah jatuh. Hutang bertambah-tambah. Siapa nak selesaikan? Fatah At-Tamimi. Fatah At-Tamimi kekasih Allah. Maka Allah dengan kuasanya, innallaha ala kulli syai'in qadir, mampu untuk menyelesaikan semua masalah di Malaysia. Dan insya-Allah saya yakin perkara ini akan berlaku tidak lama lagi. Sangat-sangatlah hampir masanya. Jadi
Wallahu alam, ampun maaf daripada saya yang hina dina ini, yang berdosa, yang hina dina ini. Jadi kita bertemu lagi di siri yang akan datang dalam channel Dai Rukunun, dalam video yang akan datang. Jadi mudah-mudahan doakan saya, kesihatan saya, panjang usia untuk bertemu dengan Fatah Tahmi. Sama-sama kita berjuang dalam jemaah kebenaran insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.